Hai, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Berjumpa kita lagi dalam rancangan Mistik Horror. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mistik Horror. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat ilahi dia pertemukan kita lagi. Dan terima kasih kepada anda yang dah bagi sokongan selama ini. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang masih baru menonton channel ini, saya minta jasa baik anda, tolonglah subscribe channel Mistik Horror, disebabkan channel Mistik Horror sedang dalam perjalanan untuk mencapai 1000 subscriber, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan pada malam ini ada 3 kisah seram yang saya nak kongsikan kepada anda. Tapi kisah seram ini dia ada tema. Tema dia adalah berkenaan dengan Kak Ponti ataupun Pontianak. Jadi adakah anda dah bersedia? Jika anda dah bersedia, let's jom. Tapi sebelum tu, kita layan the intro ni dulu. Okey, kita teruskan dengan penceritaan kita yang pertama. Kisah yang pertama diceritakan oleh Riana. Riana ni dia seorang guru. Riana ni dia dapat tukar, dia kena mengajar dekat sebuah sekolah rendah yang terletak dekat sebuah negeri. Kawasan sekolah tu dia terpencil sikit. Jadi dekat sekolah sana dia orang dah bagi kuartus guru. Jadi senanglah si Riana ni tak payah cari rumah dah. Dan murid dekat sekolah yang dekat sebuah negeri ni taklah ramai. Mula-mula si Riana ni nak sesuaikan diri memang susah. Tapi disebabkan tugas untuk mendidik anak bangsa, kenalah digagahkan diri jugalah nak mengajar. Jadi sebenarnya Riana ni dia pun tak sangka yang dia nak kena hantar mengajar dekat sekolah berkenaan. Baik, sebenarnya kisah yang nak diceritakan oleh si Riana ni bukanlah pengalaman beliau mengajar dekat sekolah tersebut, tapi pengalaman seram beliau ketika berada dekat kuartus guru. Jadi pada malam pertama dia duduk dekat situ, Riana dah pun kena ganggu. Kuartus berkenaan dikatakan sunyi sepi. Hanya dia saja yang duduk dekat kuartus tu. Dekat kuartus tu pula ada 4 biji rumah saja, tapi satu saja yang ada penghuni, iaitu yang didiami oleh Riana. Itu saja. Lagi 3 buah rumah kosong disebabkan guru-guru yang lain dah ada rumah sendiri. Jadi dia orang tak perlulah kuartus tu. Si Riana ni pula dia terpaksa duduk dekat kuartus berkenaan sebab dia belum ada rumah yang lain. Kuartus guru tu pula dia rumah semi-D. Dia saling sebelah menyebelah. Dekat belakang bahagian rumah tu pula ada sungai. Kalau malam memang jelas dengar bunyi air sungai mengalir, serta adalah sekali dengar air berkocak. Memang tak jauh sangat lah daripada tebing seberang sungai. Dekat sungai tu pula ada hutan. Sekitar jam 11 malam, Riana tengah buat kerja. Waktu dia tengah asyik buat kerja, tiba-tiba seperti ada deseran angin kuat. Dia macam menerobos masuk daripada lubang batu bata dekat rumah dia tu. Langsir pula melambai-lambai ditiup angin. Waktu tu si Riana ni dia tengah duduk dekat ruang tamu tengah buat kerja. Sebelum tu dia tak rasa apa-apa pun yang seram. Tapi bila dia dengar bunyi deseran angin tu, waktu tu dia baru start berfikir, kenapa? Selepas tu tiba-tiba si Riana rasa panas. Barulah dia perhati, rupanya kipas siling dah berhenti. Jadi dia pun bangunlah nak pergi dekat arah switch tersebut. Dan dia tengok switch tu masih on, tapi kipas dah rosak. Waktu ni dia tak fikir apa-apalah, dia anggap kipas rosak. Jadi tak lama lepas tu kipas on balik. Rasa lega lah. Waktu ni si Riana memang dia tak syak apa-apa. Jadi dia pun sambung balik duduk buat kerja untuk disiapkan. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan bunyi kat dalam bilik bersebelahan dia. Dia dengar sangat bising tersentak Riana. Dia pun terus bangun. Dia dengar macam ada bunyi benda-benda jatuh. Riana waktu ni dia dah mula rasa curious. Jadi dia terus pergi dekat bilik berkenaan. Setahu Riana, bilik tu kosong. Dia pun pulas tombol pintu dan buka. Cekik. Jadi dia pun petik switch lampu. Bunyi yang bising-bising tadi tiba-tiba hilang macam tu je.
Barang-barang yang dengar jatuh tadi tu sebenarnya tak ada apa-apa pun. Waktu ni Rihanna dah mula rasa tak sedar hati. Perasaan dia dah mula bercampur bau. Kalau tadi dia relax saja, tapi sekarang dia dah cuak. Rihanna pun kata, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Maksudnya Rihanna dia cuba nak beranikan diri untuk malam tu, walaupun dalam hati dia dah begitu cuak. Lepas tu, tak semena-mena, dekat belakang rumah dia terdengar macam ada orang menangis. Suara menangis tersebut berbunyi macam kekesalan, sayup-sayup je kenegaran, mendayu-dayu. Rihanna dah makin menggelabah. Tiba-tiba tup, rumah terus gelap, black out, elektrik terpadam. Semakin menggelabah si Rihanna ni. Apa yang dia nak buat pun tak tahu. Dengan siapa dia nak minta tolong pun dia dah tak tentu arah. Tolonglah, jangan kacau aku, janganlah kacau aku, pekik si Rihanna ni. Tiba-tiba suara tangisan tu terus terdengar. Masih dengar, makin kuat pula. Si Rihanna terabur-rabur dah gelap nak lari masuk bilik. Jadi dia terus selimutkan diri. Dia gebentar ketakutan. Tiba-tiba waktu dia tengah menggeletar berselimut tu, dah berkelumbung tu, tiba-tiba katil dia berenjut macam ada benda nak duduk dan masuk dalam selimut. Waktu ni si Rihanna cuak, dia menjerit, dia keluar daripada rumah dalam keadaan ketakutan. Waktu dia tengah lari tu keluar daripada rumah, dia nampak ada benda terbang laju depan dia, dan benda tu hinggap atas pokok. Si Rihanna ni dia panik. Dan Alhamdulillah waktu tu dia tengok ada lampu daripada sebuah motosikal. Dia terus tahan motor tersebut dan dia cerita pada pakcik yang naik motor tu tentang apa yang berlaku. Kebetulan pakcik ni baru balik daripada surau. Jadi pakcik ni pun ceritalah A to Z tentang apa yang berlaku dalam rumah tu. Rupanya dulu ada seorang cikgu mati kena rogol dan dibunuh dalam rumah tu. Kemudian mayat dia dibuang dekat tepi sungai belakang kuartus tu. Rihanna pun dah baru dapat tahu kes sebenar berkenaan kuartus tersebut. Lepas tu dia terus decide tak nak duduk kat situ lagi. Dia nak cari rumah lain. Patutlah cikgu-cikgu lain tak berani nak duduk dekat kuartus. Dia orang lebih suka nak duduk dekat tempat lain. Rupa-rupanya dah ada tragedi yang tak diingini berlaku. Itulah dia kisah kita yang pertama. Seram Okey, kita teruskan penceritaan kita, kisah yang kedua. Okey, kita teruskan lagi bercerita dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua bertajuk Pontianak muncul di jendela. Macam mana? Okey. Assalamualaikum. Nama saya Dayu. Saya berasal daripada Johor, tapi saya dah menetap di Kuala Lumpur. Saya nak berceritalah tentang kisah Pontianak. Menurut kepercayaan orang-orang dulu, Pontianak ni dia asal daripada perempuan yang mati ketika bersalin dan dia menjelma menjadi hantu. Sebenarnya saya pada asalnya langsung tak percaya dengan benda-benda macam ni. Yalah, orang dah mati, mana mungkin boleh jadi hantu. Segala-galanya terputus, maka kembali ke alam barzah. Tapi selepas saya lalui sendiri, dia sedikit sebanyak dah ubah persepsi saya berkenaan jelmaan tersebut. Rasa cuak jugalah, walaupun sepatutnya kita tak perlu takut. Rupa-rupanya apa yang terjadi itu sebenarnya adalah jelmaan jin yang menyerupai si mati, dan dia akan datang mengganggu siapa saja ataupun mereka-mereka yang berkenaan. Kisah yang saya lalui ini dah lama. Waktu balik ke kampung, waktu tu saya nak ziarah bapa saudara saya yang sedang sakit tenat. Masa tu pula sepupu saya tengah sarap mengandung ataupun due date, tengah menanti masa saja nak bersalin. Adalah satu malam tu, sepupu saya tu bernama Maya call saya. Dia kata nak jumpa saya. Jadi saya pun dengan suami pergi ke rumah dia. Bila sampai ke rumah dia, saya tanya, kenapa call ajak nak jumpa? Jadi si Maya ni cerita, dia tak call pun suruh datang, tapi siapa yang call saya suruh jumpa. Masa ni saya dah rasa pelik. Jadi saya tunjuklah bukti panggilan tu pada dia. Memang ada panggilan masuk daripada nombor milik Maya, tapi Maya cakap dia tak call
si Maya ni cerita kat saya lagi, dia memang tak call, tapi tak tahulah kok suami dia yang call. Jadi saya pun menjangkalnya, saya kata suara tu suara perempuan. Kalau suami Maya, mestilah suara lelaki. Itu yang saya pelik. Jadi saya pun terus diamkan diri. Suami saya terus pergi berbual dengan suami Maya dekat luar. Saya pula pergi bercakap dengan Maya dalam rumah. Dan tiba-tiba Maya mengadu sakit. Saya pun terkejut, rasa cemas. Saya panggil suami Maya, bagi tahu si Maya dah nak beranak. Maya dah tak tahan sangat, dia sakit sangat-sangat. Katanya dia rasa bayi dah nak keluar. Memandangkan air ketuban dah pecah, wajah Maya berkerut-kerut menahan setiap kesakitan nak bersalin tu. Waktu tu saya rasa serang sejuk, tak tahulah kenapa. Bulu roma saya tiba-tiba mencanak naik, meremang bulu tengkuk. Saya tengok suami Maya meribakan kepala si Maya ni. Maya dah terbaring dekat lantai. Dia dah due date, dah sampai masa nak beranak. Saya pun kata bawa pergi hospital. Maya kata dia dah tak tahan dah. Muka Maya ni pula pucat sangat. Masa tu Maya jerit kuat-kuat sambil mengerang kesakitan. Saya pula dah gabra, tak tahu nak buat apa. Saya dah lah bukan mak bidan. Saya sangat-sangat panik pada waktu tu. Jadi saya terus suruh suami dia cepat-cepat bawa Maya pergi ke hospital, menaiki kereta kami. Kebetulan pada masa tu kereta suami Maya belum siap repair. Takkanlah nak bawa Maya naik motosikal, memang tak boleh lah. Jadi kami cepat-cepat tolong bawa pergi ke hospital. Waktu dalam on the way tu, saya minta suami saya bawa laju sikit, sebab kesian tengok si Maya dah tak berdaya lagi. Suami Maya pun minta Maya supaya bertahan. Saya beberapa kali menoleh ke belakang nak tengok keadaan Maya. Waktu saya toleh ke belakang, tiba-tiba saya tengok ada benda terbang ikut dari belakang kereta. Saya nampak dia nampak macam kain buruk tau. Jadi berdebar-debar lah. Tapi saya diamkan aja lah, walaupun jantung ni dah berdetak laju dan kencang. Otak saya tertanya-tanya, apa benda tu dalam keadaan sedemikian. Saya tak berani tegur lah. Sebaik saja hampir nak sampai ke hospital, Maya dah tak bergerak. Suami Maya dia rasakan denyut dani Maya dan maklumkan si Maya dah meninggal dunia. Pihak hospital juga dah confirm si Maya dah meninggal dunia. Ayah Maya tengah tenat, Maya dah meninggal dunia. Memang keadaan yang sangat-sangat mengejutkan saya. Ketika nak uruskan jenazah, ramailah saudara mara berkumpul datang ziarah. Waktu di dalam rumah Maya, tiba-tiba saya tercium bau bunga melati. Bau dia kuat. Jadi saya pun tanya suami saya, ada bau wangi tak? Jadi si suami saya ni dia eleng, tandanya dia tak ada bau apa-apa lah. Jadi saya seorang je lah yang berbau bau bunga melati. Lepas dah settle apa semua, kami pun balik ke ibu kota. Beberapa hari saya selalu didatangi mimpi seorang perempuan berambut panjang yang menakutkan. Pada satu senja, waktu saya nak masuk ke dalam bilik, saya terkejut bila tengok kelibat perempuan berambut panjang. Rambut dia tutup wajah, pakaian dia pula berwarna putih lusuh. Memang berterau dah rasa masa tu. Tapi saya cuba optimis dan fikir ini mesti kerja budak-budak nakal sengaja nak mengusik. Jadi lepas tu kelibat itu pun raib sekelip mata. Time ni saya dah mula bengong. Siapa perempuan yang berdiri dekat jendela tu? Selepas tu baru saya perasan saya duduk kat tingkat 5. Macam mana boleh ada orang berdiri dekat situ? Mana ada koridor? Saya pun cerita dekat suami. Suami saya pada mulanya tak percaya. Suami saya cakap itu semua mainan mata saja. Saya pun turut curiga. Tapi bila dah selalu bau bunga melati, bau yang sama saya hidu dekat rumah arwah si Maya, jadi perkara tersebut dan buatkan saya rasa tak selesa. Kemudian kami pergi jumpa ustaz, nak cerita tentang perkara tersebut. Dan ustaz tu pun cerita, dalam kereta kami masih ada kesan darah yang tak dicuci. Ustaz tu pun cerita lagi, benda yang ikut saya adalah saka milik keluarga tersebut. Bila saya dengar jawapan daripada si ustaz ni, saya sangat terkejut. Dan memang betul, pakcik saya susah nak meninggal dunia disebabkan saka yang menanggung akibatnya adalah arwah Maya. Selama ni pun saya tak pernah tahu bahawa pakcik saya tu
ada bela saka. Okey, sekian adalah kisah kita yang kedua, Pontianak muncul di jendela. Kisah ini diceritakan oleh Nur Idayu dan diedit balik oleh Rashid Salim dan diceritakan semula oleh saya. Okey, kisah ketiga. Kisah ketiga berkenaan dengan kisah seorang kanak-kanak yang terjatuh daripada tingkat 5. Dikatakan sebelum adik tersebut jatuh daripada tingkat 5, dikatakan ada kakak yang panggil dia. Jadi apa cerita dia? Jom kita dengar. Baik, kisah ini tentang seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun meninggal dunia akibat terjatuh daripada tingkat 5 sebuah pangsapuri. Menurut daripada Mastura, dia menyedari kejadian itu sebaik saja si Mia ni, kakak kepada kanak-kanak malang tersebut, menceritakan bahawa si Majdi ni dah jatuh. Mastura yang terkejut mendengarnya terus bergegas ke bilik dan jenguk dekat tingkat bilik tu, dan terus dia pandang ke bawah dan dia tengok ada jasad Majdi ada dekat situ, berlumuran darah, lembik, segala sendi dirasakannya. Si Mastura ni dia sendiri pun tak sangka bahawa anak dia yang bernama Majdi akan bermain-main dekat situ dan melompat keluar melulu daripada tingkat berkenaan. Memang hancur luluh hatinya. Tapi menurut si Mia ni yang berusia 5 tahun, iaitu kakak kepada si Majdi ni, beliau juga ada dalam bilik tu. Jadi si Mia ni cerita dekat ibu dia bahawa ada perempuan dekat luar tingkap memanggil-manggil si Majdi ni. Menyedari hakikat tu, mana mungkin ada perempuan dari tingkat 5 berada dekat luar pangsapuri berkenaan. Lagipun tak ada balkoni ataupun lantai untuk mana-mana orang berdiri kat situ. Jadi tak logik lah. Si Mia ni kata perempuan itu melambai-lambai panggil Majdi. Si Mia takut nak pergi, tapi adik dia Majdi ni ikut panggilan tu. Walau bagaimanapun, Majdi dah tak ada. Rasa sebab dan sedih berkalung di hatinya setelah kehilangan satu-satu anak lelaki. Kini tinggallah Mia, seorang saja anak perempuan dia. Mastura masih lagi tertanya-tanya, siapa perempuan yang memanggil anak dia sampai anak dia yang bernama Majdi ni terjatuh daripada tingkat 5. Si Mastura mula berasa heran. Namun Mahmud, iaitu suami kepada Mastura, memintalah supaya bertenang dan bersabar disebabkan dah takdir benda dah berlaku. Majdi ditakdirkan oleh Allah SWT dah pergi dahulu sebelum diorang. Jadi Allah lebih sayangkan Majdi. Tapi Mastura masih menyalahkan diri beliau disebabkan cuai. Kalaulah Mastura tak rapatkan katil ke dinding, mungkin anak dia tak dapat panjat dan terjun daripada tingkap. Walaupun begitu, pangsapuri berkenaan pun sekian hal. Tak ada grill. Itu mungkin terpulang pada alternatif penghuni sendiri untuk pasang grill tingkap. Jika itu ada, Majdi mungkin masih selamat. Tak lama selepas penggemumian si Majdi, Mastura masih lagi diselubungi rasa sedih. Beliau masih merasakan terdengar ada gelak ketawa anak dia tu. Si Mastura terus dilanda kemurungan. Tiba-tiba ada satu malam, si Mastura ni dia terdengar ada gelak ketawa daripada dalam bilik anak dia. Suara anak dia sedang bersukaria dengan seorang perempuan. Jadi Mastura ni pun pergi jenguk, tapi tak ada orang dekat dalam. Bila dia tutup balik pintu, suara tu muncul kembali. Semakin lama diganggu oleh suara tersebut. Mastura dah tertekan. Jadi dia mengadulah kepada suami dia. Dia terdengar suara Majdi bermain-main. Akhirnya dakwaan dia itu dikukuhkan lagi dengan kenyataan Mia bahawa si Mia ni turut dengar suara adik dia gelak-gelak. Adik dia yang dah meninggal tu lah. Si Mahmud dah mula rasa pelik, iaitu suami kepada Mastura ni lah. Dia tak dengar pula apa-apa suara yang mencurigakan di dalam rumah dia. Jadi sebagai seorang ayah, dia pun sedih kehilangan anak. Jadi si Mahmud ni dia rasa isteri dia Mastura terbawa-bawa perasaan sedih sampai depres. Begitu juga dengan si Mia. Tapi kali ni si Mia nampak lagi perempuan tersebut dekat tepi tingkap. Pada satu senja, si Mia pun cerita dekat ibu dia bahawa ada perempuan tengah mendukung adik dia Majdi. Dia nampak jelas itu adalah adik dia. Si Mia dia cerita
Pakaian perempuan tu buruk lusuh, rambut panjang menggerbang, terawang-awang dekat luar tingkap. Anak perempuan si Mia ni demam panas disebabkan nampak kelibat tersebut. Dan sampai sekarang si Mia dah tak banyak bercakap. Mastura dia minta agar suami dia Mahmud panggillah ustaz untuk datang disebabkan dia rasa ada benda yang tak kena dengan rumah ni. Akhirnya suami dia akur, dia panggil ustaz. Ustaz yang datang ni pun cerita bahawa ada jin yang duduk bersama dalam rumah ni. Terkejut si Mastura ni bila dengar. Rasa tak mungkin ada jin dalam rumah ni. Seterusnya ustaz berkenaan pun mulalah buat ritual usaha memagar rumah yang dihuni oleh Mastura sekeluarga. Mereka selama ni tak sedar bahawa mereka telah diganggu oleh jin. Selepas dipagar oleh ustaz, keadaan kembali normal. Tiada lagi kedengaran suara majdi ataupun perempuan tu. Tapi setelah dia memberitahu hal tersebut pada jiran bahawa ada perempuan memanggil anak dia sampai jatuh, kat sinilah baru ada jiran buka mulut. Dulu rumah yang Mastura duduk ni didiami sepasang suami isteri. Tiba-tiba isteri dia yang sedang sarak mengandung rasa sangat depres disebabkan dapat tahu suami dia main kayu tiga. Tambahan pula isteri dia tu ada masalah mental dan dia tak dapat nak kawal diri. Perempuan tersebut terjun daripada tingkat 5 dan mati bersama kandungan dia. Walaupun rumah tersebut ustaz dah bersihkan, dah pagar apa semua, tetapi jiwa Mastura tetap tidak tenteram disebabkan asyik teringat anak dia. Jadi dia ambil keputusan nak berpindah dan tak nak lagi menyewa di situ. Itu adalah kisah kita yang terakhir, kisah tentang seorang kanak-kanak yang jatuh daripada tingkat 5 disebabkan dia nampak ada kelibat memanggil-manggil. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi mendengar 3 kisah pada malam ini. Kita buat tema sikit, kisah berkenaan dengan Kak Ponti. Kisah berkenaan semua ada berkait rapat dengan Kak Ponti. Mungkin ada yang seram, mungkin ada yang tak seram, tapi saya pilih disebabkan kisah ni menarik. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dah support channel Misteri Horror daripada awal sampailah sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Jumpa anda on next video. Assalamualaikum.